Cuma cerita secara secara keseluruhan apa yang awak tengok, apa yang awak dapat dan apa kesimpulan awak boleh buat. Aida Zakirah. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. Aida Zakirah. Okay, Khairina dulu. Boleh cerita sikit apa yang awak dapat? Hari pertama, hari kedua, hari ketiga tu apa awak tengok? Lepas tu apa kesimpulan boleh buat? Fatin. Fatin. Amirah Syakirah. Amirah. Cikgu, kita buat dulu lah. Ya, boleh. Okay. Masa hari mula-mula kita buat tu, dia Okay. tak ada perubahan lagi. Tak ada Hari perubahan tu apa awak nampak? Keadaan agak-agak tu masih dalam keadaan macam hari yang kita buat tu. Keadaan yang hari kita buat tu kita nak explain macam mana? Tak ada pembiakan mikrob lagi. Macam mana kita nak tahu tak ada pembiakan mikrob? Macam mana kita kena pasti keadaan tu tak ada pembiakan mikrob? Sebab agak-agak tu dah berubah lagi, cikgu. Kita nak cover pernyataan tu, nak cerita. Kalau dalam soalan dia akan tanya nyatakan pemerhatian kan? Pemerhatian hari kosong tu kita kena tahu cara nak bubuh, nak tulis pemerhatian tu. Kita nak tulis apa? Apa yang awak nampak pada agak-agak? Ada tumpuk-tumpuk. Mana ada tumpuk lagi hari buat, hari kosong tu. Hari kosong tak ada tumpuk lagi. Tapi kita nak cerita dalam ayat kalau dikata nyatakan pemerhatian anda pada hari kosong. So nak tulis apa? Nak tulis apa? Keadaan agak-agak kelihatan masih jernih. Jernih tu tandanya masih clear, tak ada pencemaran, tak ada pertumbuhan mikroorganisma. Okay? Kemahiran nak membuat pernyataan tu. Tu satu kemahiran tu. Okay. Lepas tu hari kosong jernih menunjukkan tak ada pertumbuhan. Okay, lepas tu Anissa? Hari pertama tu ada sedikit perubahan. Perubahan macam mana tu? Warna agak-agak tu dia semakin keruh. Okay. Lepas tu hari kedua tu dia macam mula lendir-lendir dah. Okay. Hari ketiga tu dia macam timbul dia punya tu dah. Okay, adakah semua macam tu empat-empat? Tak. Okay, hak tu penjelasan cikgu nak tu. Kena jelaskan. Okay, macam mana A, B, C, D tu? Yang bekas pertama tu memang hari ketiga tu memang completely memang basi. Okay. Hari yang bekas kedua tu dia macam ada sikit je macam ada bau tu macam dia basi je tapi tak banyak sangat timbul. Okay. Hari yang ketiga, yang bekas ketiga tu dia je macam bau tapi dia macam yang bekas ketiga tu dia macam tak timbul dia punya tu. Tak timbul apa? Dia antara bekas B dengan bekas C, mana awak tengok lagi teruk? Bekas B. Okay. Dan bekas D? Bekas D tiada perubahan, agak-agak masih jernih. Masih jernih. Okay. Okay, Anissa settle. Kesimpulan Anissa, cikgu nak tahu apa kesimpulan awak? Kesimpulannya kalau macam kita nak buat apa-apa aktiviti, kita mesti nak basuh tangan dengan air dan sabun bagi memastikan kesihatan kita terjamin dan bakteria tidak dapat membiak. Okay, Anissa settle pembentangan. Next, siapa nak bentang? Okay, terima kasih cikgu. Sama. Okay, Natasha. Cikgu, laporan
Dah buat siap selalu. Tak apa, laporan tu siapa yang tak cukup lagi hari ketiga, okey je. Cuma hari ni setakat mana awak dapat, cikgu nak penjelasan, nak awak cerita. Boleh, awak cerita dulu yang awak punya Nurul Natasha. Natasha. Okay, Natasha, apa yang awak tengok hari kosong, hari 1, 2, 3, lepas tu kesimpulan. Masa hari pertama tu, cikgu kita buat nasi. Tak apa, okey, tak ada masalah. Hari pertama ke mana nasi tu? Nasi awak guna nasi yang baru masuk ke nasi sejuk? Nasi baru masuk. Okey. Tak ada perubahan yang dia pun mula tu. Nasi baru masuk bersih lah kan? Bersih lah. Okey, lepas tu empat-empat tu bersih ke? Empat-empat tu bersih. Okey, hari pertama? Hari pertama sama je, tak ada perubahan. Tak ada perubahan, okey. Hari kedua ada bekas yang guna basuh dengan air saja tu. Sebut A, B, C, D. A, tangan dok basuh. B, tangan basuh dengan air saja. C, tangan basuh dengan sabun. D, tak ada sentuhan. Sebut bekas mana? A, B, C, D. Bekas A. Okey, bekas C ada keluar. Ada keluar sikit. Okey, bekas B tak ada. Bekas B tak ada. Bekas B tak ada. Okey, hari ni hari ketiga ke? Hari ni hari ke berapa? Hari ni hari keempat. Maksudnya awak siap dah, cuma tak siap lagi buat laporan je lah. Okey, so hari ketiga apa pemerhatiannya? Hari ketiga sama je dengan hari kedua. B pun tak tumbuh ke? Tak ada perubahan ke B hari ketiga? B dengan air. B tangan basuh dengan air saja. A tangan dok basuh. B ada. B ada, A tak ada. A tak ada ke? A tak ada. Mula tak ada. Tapi hari ni ada. Oh, hari ni ada. So antara antara empat tu yang mana paling banyak? Dengan air. Dengan air? Okay. Okay. Next, Nurul Natasha settle. Next, Aida Zakira boleh? Cikgu. Okay. Aida? Ayuni daripada Lita Wimozak ke tu? Cikgu nampak Ayuni masuk ke Isha Ayuni? Isha Ayuni orang lain tak? Orang lain cikgu. Okay. Okay, Aida Zakira. Cikgu nak tahu dapatan awak macam mana? Ada tak? Aida? Tak ada Ain Zalika? Ada. Ain Zalika? Senyap je, tak ada? Hello. Alia Nabiha? Alia Nabiha? Tak ada juga? Ada. Okey, ada Alia. Cerita sikit. Agak-agak hari pertama masih lagi jenis. Okey, empat-empat ke? Empat-empat. Okey. So, hari pertama dia jadi macam tukar warna sikit. Yang mana tu? Yang bekas A. Bekas A, okey. Bekas B, C, D? Tak tukar. Tak tukar, okey. Hari pertama bekas A saja bertukar warna. Okey, next hari kedua? Hari kedua bekas A jadi
berair, lepas tu bau Okay. masam. Okay, what about B, C and D? Tak ada. Tak ada juga hari kedua. Okay, next. Third day. Bekas A ada tumbuh jam sedu gitu. Okay. Topok. So, kesimpulan, apa awak boleh kata? Uh, tahap kebersihan tangan kita akan menjejaskan agak-agak Okay. Itu je? tu je. Okay. Tahniah Aliana Bihah dengan Anissa, Khairina pula, Nurul Natasha tadi. Next. Amni Zuhairah. Boleh? Amni? Ya. Okay. Ceritakan apa hasil awak. Awak guna nasi ke agar? Guna nasi ke agar-agar? Agak-agak. Okay. Hari masa kita buat tu warna dia jernih. Okay. Lepas tu hari pertama tu dia tukar warna. Jadi warna putih. Yang mana bertukar warna? Biar jelas. Ada 4 bekas tu. Tak boleh buat umum gitu. Yang mana bertukar warna tu? Adakah semua? Semua. Semua? Semua? Okay. Lepas tu hari kedua? Hari kedua tu dia ada topokan gitu. Okay. Yang mana yang ada tompok tu? Bekas A. Okay. Yang lain? Yang lain tak tahu lagi. Sebab Ni hari ke? hari ni hari keempat. Sebab kita buat hari Ahad. Kalau hari ni hari keempat, tahu dah lah apa jadi pada hari kedua, ketiga. Sebab kita cek dah cikgu. Betul? Cikgu Kabo tahu yang hari kedua je. Macam sebab hari ni last day. Oh, hari ni hari ketiga. Uh. Tadi awak kata hari ni hari keempat. Kalau hari keempat dah selesai. Dia hari buat tu hari kosong. Esoknya baru hari pertama. Okay, so hari ni hari ketiga ke keempat? Ketiga. Ketiga, maksudnya awak okay, siapa tu nak tu? Siti Umairah. Bukan kita. Dah siapa tu? Kita ke Rehana. Okay, Rehana. Masa kita buat putih bersih belaka lagi. Okay. Kata hari pertama tak ada perubahan setiap agak-agak. Semua ke? Semua. Okay. Hari kedua tak ada perubahan kok. Okay, semua tak ada perubahan hari kedua? Okay. Hari ketiga pun tak ada perubahan cikgu. Bersih sangat tangan awak. Hari ni baru ada perubahan cikgu. Okay, hari ni perubahan tu macam mana? Adalah sikit hitam-hitam tu. Yang mana? Yang mana tu? Yang setengah tangan hotdog basuh. A. Okay, A. Okay. A dengan D. Dengan? D. D yang tak sentuh? Kenapa yang tak sentuh pula ada? Entah je tu. Entahlah, pelik tu. Okay. Kesimpulan, Rehana? Kesimpulannya kebersihan tangan mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma pada agar. Okay. Ada lagi siapa-siapa yang nak bentang? Ya, siapa? Sebut nama. Insyirah. Okay, Insyirah. Yang hari pertama dia kosong.
Semua Kosong. bekas, tak ada perubahan. Okey. Hari pertama pun tak ada perubahan. Okey. Hari kedua ada perubahan dekat bekas A, B dengan C. Tapi A banyak sikit. A banyak sikit tu. Nak bezakan tiga bekas, 4 bekas tu macam mana? Kena paling banyak, 2 banyak, ketiga banyak. Macam mana? Hah? Nak bezakan antara 4 bekas tu, 4 bekas tu, kalau kata banyak sikit tu payah kita nak nilai. Kalau kita ada 4, kita nak bezakan 4 tu macam mana? Paling banyak, nombor 2 banyak, nombor 3, nombor 4. Nombor 1, bekas A. Paling banyak nombor 1. Okey. Lepas tu bekas B yang kedua. Tu bekas C. Bekas C sikit je. Bekas C tu sikit je. Bekas D? Bekas D tak ada lagi. Tak ada Tak perubahan. ada langsung. Okey. Lepas So tu- kesimpulan, ni baru hari ke berapa ni? Yang keempat. Okey, hari keempat. Okey. Kesimpulan? Pertumbuhan bakteria pada agar-agar bergantung kepada tahap kebersihan jari tangan. Selesai. Insyirah. Isha cikgu. Isha. Okey, Isha. Okey, Isha, silakan. Apa ni? Masa hari kosong tu, agak-agak bersih jernih lagi. Lepas tu hari pertama A dengan B tu berubah warna. Lepas tu hari kedua dia jadi yang A tu dia jadi berair, lepas tu jadi bau masam. Lepas tu hari ketiga dia ada tumbuh tampuk-tampuk. Yang A dengan A dia banyak, lepas tu yang B tu dia macam sikit-sikit lah. Kita je lah. C? Lepas tu C? C tu tak ada. Dia tak ada langsung. Okey. B lagilah bersih. D lagilah bersih. Okey. So kesimpulan? Kesimpulannya jika tangan kita bersih, bila kita menyentuh makanan itu tidak akan menumbuh mikroorganisma. Okey. Tahniah. Okey. Next. Next, ada siapa-siapa nak volunteer? Saya cikgu. Okey, saya tu siapa? Fatin. Okey, Fatin. Fatin. Okey. Hari yang kita buat tu, hari day kosong tu jenis macam biasa, jenis agar-agar tu je. Okey. Lepas tu hari yang ke-1 tak ada perubahan lagi. Hari yang kedua ada sikit dekat bekas A. Okey. So hari yang ketiga hot lain nampak dah macam nak naik-naik dah pertumbuhan tu. Kesimpulan? Sebenarnya tahap kebersihan memainkan peranan di atas permukaan agar-agar. Okey. Tahniah. Next, ada siapa-siapa lagi? Baru 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 orang baru. Kita ada 18. 10 lagi dok present. Ain cikgu. Okey, Ain. Hari pertama, hari kosong. Hari kosong bekas A, B, C, D tak ada perubahan. Okey. Hari pertama pun tak ada perubahan juga. Okey. Hari kedua bekas A baru ada. Bekas A lebih banyak daripada bekas lain lah. Lepas tu bekas B ada juga. Maknanya bekas lain pun ada lah tu. Bekas lain ada. Bekas D, A dengan B je. D ada? A dengan B. A dengan B. Okey, okey. Okay. Lepas tu hari yang ketiga. Bekas C baru ada sikit hari yang ketiga. Okey. Kesimpulan? Kesimpulannya, kebersihan tangan mempengaruhi pembiakan mikroorganisma. Okey. Next.
Next, siapa lagi? Ada anyone? Kalau tak ada, cikgu nak terus ke buat rumusan. Cikgu nak bagi tahu. Ayuni, Aina Ayuni ada cakap ke tu? Kata mutu. Okey, Yuni, cikgu dengar. Okey, khabar. Ya. Berdasarkan gambar je lah Hari kosong. Aha. Perubahan ni. Aha. Hari kedua ada pada bekas D. Kenapa apa dia bekas D ni ada? C, B tak ada, A tak ada. Nanti kan tak sentuh tapi situ ada tapi. Oh, pelik tu. Tak apa. Okey, teruskan. Lepas tu hari kedua, hari ketiga nampak baru nampak yang A, B. Yang mana paling banyak pada hari ketiga tu? Cikgu nak dengar. A, B, C, D. Yang mana paling banyak? Bekas C. Okey. Tahu apa? Oh, tak tahu apa. Mungkin tukar label kot. Okey. Tak apa. Mungkin lah ada masa kita buat tu ada mungkin tersentuh sedar ke ngecik ke. Okey, kesimpulan Yuni? Kesimpulannya memang ni dia kalau boleh tu berdasarkan kebersihan tangan lah. Kalau tangan dah bersih, dia korang banyak lah. Kalau tangan bersih, Okey. Next. Anyone? Siapa tu saya? Izzat. Izzat nama siapa? Okey. Izzat nama betul ke ni? Dah, Izzatin Haris. Izzatin Haris. Izzatin. Okey. Izzatin. Lawa buat laporan siap tulis atas kertas. Tahniah. Okey, teruskan. Pada hari kosong tiada perubahan. Hari yang pertama bekas A macam variety. Yang lain tak ada perubahan. Hari yang kedua tu bekas hari yang kedua bekas A tu macam gelembung-gelembung sikit. Tak tahu Okey. Hari yang lepas tu bekas B dia macam bergaya tu. Yang lain perubahan. So hari yang ketiga bekas A tu nampak dah macam ada kulak atas tu. Dan bekas B ada dah sikit-sikit. Bekas C pula masih tak ada perubahan dengan tak ada perubahan dengan D. Okey. So kesimpulan awak? Kesimpulannya kebersihan tangan mempengaruhi pertumbuhan bakteria pada permukaan agar-agar. Okey, terima kasih. Tahniah. Okey, next. Siapa? Saya cikgu. Saya tu siapa? Aida. Aida. Okey, Aida. Hari kosong agak-agak masih jernih. Hari pertama tiada perubahan. Hari kedua bekas A ada sikit. Okey. Hari ketiga bekas A ada, bekas B ada sedikit. Bekas A banyak sikit daripada bekas B. Okey. Bekas C dengan D tak ada. So kesimpulan? Kesimpulannya kebersihan tangan mempengaruhi pembiakan bakteria di atas permukaan agar-agar. Okey. Okey, next. Orang lain? Saya cikgu. Okey, saya itu siapa tu? Tak nampak ni. Syakirah. Okey, Syakirah. Masa hari pertama bekas semua bekas tu tak ada perubahan. Okey. Hari kedua bekas A dan bekas B naik tompok, tapi bekas A tu lebih banyak daripada bekas B. Okey.
C dengan D tak ada perubahan. C dengan D tak ada perubahan. Okey, kesimpulan? Kesimpulannya, pertumbuhan bakteria pada permukaan nasi itu akan berkurang sekiranya kebersihan jari tangan bertambah. Okey. Okey, Tahniah. Awak guna nasi Okey. Okey, Tahniah. Ada siapa-siapa guna roti tak? Ada siapa-siapa guna roti tak? Tak ada Tak ada cikgu. Okey, tak apa. Siapa-siapa lagi nak present? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 orang baru present. Ada lagi. Dok Amirah. Hari pertama. Okey. Biasa lagi. Hari kedua. Sama. Tak ada perubahan, semua bekas. Okey. Hari ketiga. Bekas A macam ada tompok tapi macam macam melengkung. Melengkung? Macam dia masuk dekat dalam, kat tengah tu. Tak apa, dia masuk dalam. Yang penting dia wujud ke tak wujud. Banyak ke sikit, tu je kita nak tahu. Ada macam kecil-kecil. Okey. Kalau ikut pemerhatian awak tu yang mana paling banyak? A, B, C, D tu? Ya, A. A. Kalau tak nombor 2 awak mana? Yang B kot. B dia macam ada buih kecil-kecil. Okey. Yang C dengan D sama. Tapi Sama. macam berair. Sama maksudnya tak tumbuh langsung ke ada? Kalau berair tu ada lah. Yang C tak ada pun. C tak ada? Yang D pun sama. Awak letak terlangkup tak? Semua orang letak terlangkup tak? Terbalik tak? Letak terlangkup. Okey. Cuma nasi je lah, tak boleh terlangkup Okey. Kesimpulan? Tahap kotoran akan mempengaruhi pertumbuhan bakteria. Tahap kotoran akan mempengaruhi pertumbuhan bakteria. Okey, next. Orang lain? Ada? Siapa-siapa? Kalau tak ada, cikgu nak kira tak ada lah. Orang nak bentang ni, yang bentang je lah yang cikgu terima dapatan dia. Orang lain kira dah selesai lah tugasan pembentangan ni. Boleh Ke putus pula cikgu Dengar tak cikgu? Dengar. Okey, dengar. Baik, kalau tak ada siapa-siapa dah nak bentang, cikgu nak buat rumusan. Cikgu tadi, cikgu dah kata pun siapa punya keputusan tu betul atau salah. Ya tak? Ya. Okey. Jadi kat sini cikgu nak clarify balik supaya tak ada misconception lepas-lepas ni. Bila kita buat eksperimen lain, kita tak silap tafsir. Okey, yang pertama sekali awak kena tahu apa tujuan eksperimen ni lah. Tujuan eksperimen kita nak tengok ada tak bakteria tumbuh pada 4 keadaan berbeza. So kita bagi dia 4 keadaan berbeza dengan tangan tak basuh, tangan basuh dengan air, tangan basuh dengan sabun, tangan tak sentuh langsung. So keadaan 4 yang berbeza ni kalau kita ambil pengetahuan sedia ada kita kata yang paling kotor ialah yang tangan tak basuh lah. Betul tak? Okey. Jadi tangan kotor ialah paling kotor ialah tangan yang tak basuh. Maksudnya tangan yang tak basuh tu sumber mikroorganisma paling banyak. Ikut logik kita fikir Okey, kemudian nombor 2 kita basuh dengan air saja, ikut logik pun tak bersih sangat sebab basuh dengan air saja. Nombor 3 kita basuh dengan sabun, tu tak masuk pakai hand sanitizer lagi, baru basuh dengan sabun. Okey. Basuh dengan sabun sepatutnya kebersihan tu bersih tapi bergantung kepada individu yang cuci tangan tu. Ada orang pakai sabun tapi celeng-celeng gitu je siap. Ada orang pula basuh dengan sabun cukup 20 saat kiraan yang disarankan oleh KKM tu, Kementerian Kesihatan. Gosok celah jari, gosok tepi, gosok atas, gosok belakang, pusing dekat pergelangan tangan. Okey, dan yang keempat tak sentuh langsung. Tiada sentuhan maksudnya bebas jangkitan, bebas pencemaran. Okey. So hipotesis dia pula ialah kita nak tahu adakah tahap kebersihan jari kita ni mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma. Okey, hipotesis nanti akan menjadi jawapan kepada kesimpulan. Okey, rata-rata awak buat, okey, awak dapat dapatan. Cuma ada yang confused. Dia tak tahu, dia kata tak jadi lah cikgu sedangkan dah berair dah. Dah ada
topok walaupun tompok tu jernih juga tapi nampak ada corok atas tu macam peta. Ada tak macam tu? Ada. Yang nampak macam peta tu macam tompok panau tu tapi dia tak berwarna pun, dia nampak ada corok je. Itu dah menunjukkan adanya pertumbuhan. Sebab kita tak payah tunggu dia muncul seketul nak tengok rupa dia sebenar gitu sebab mikroorganisma ni banyak peseng. Bergantung kepada tangan kita tu pegang apa sumber dia. Kalau baru lepas basuh berok ke, minta maaf cikgu sepuh. Kalau baru lepas basuh najis, okey, tangan pula tak basuh dengan sabun, awak boleh bayang tak apa yang ada kat tangan tu? Boleh bayang tak benda apa yang ada dalam najis? Ataupun tangan yang baru pegang telur yang tak basuh. Sama je dengan kita baru basuh najis tapi tak guna sabun. Kita cuci najis, kita tak pakai sabun, kita basuh dengan air je, kita pegang. Ibaratnya macam tu lah. Jadi dah tentulah tak sama, okay? So kesimpulan dia, kesimpulan yang awak buat tadi rata-rata awak kata tahap kebersihan tangan mempengaruhi apa ni? Kalau Anisah tadi, Anisah kata benda kesimpulan? Anisah. Kita cover tadi. Kalau macam kita nak buat apa-apa aktiviti, kita perlu memastikan tangan tu sentiasa kena basuh dengan sabun air. Kalau nak kesimpulan Anisah kata kalau nak buat apa-apa aktiviti, tangan tu kena sentiasa basuh dengan sabun dan air. Okey, kesimpulan tu untuk situasi kehidupan betul. Tapi untuk konteks eksperimen dan juga untuk menjawab soalan, awak tak dapat markah. Sebab untuk KSSM buat kesimpulan berdasarkan hipotesis. Kesimpulan mesti berdasarkan hipotesis. So hipotesis dalam buku teks, apabila tahap kebersihan jari tangan mencorek permukaan agar-agar nutrien steril bertambah, pertumbuhan bakteria pada permukaan agar-agar nutrien steril itu akan berkurang. Jadi kesimpulan yang sepatutnya ayat tu kena backing. Keputusan awak dapat betul. Awak kata kalau kita nak pastikan kebersihan, kita basuh tangan dengan sabun, betul. Tapi dalam konsep ni kita nak cover sebab dikaitkan antara kebersihan jari. Okay, kebersihan jari. Jadi kita kena bagi tahu kesimpulannya ialah tangan yang dibasuh dengan sabun dan air menghasilkan tahap pencemaran yang paling rendah. Pencemaran tu maksudnya menghasilkan pertumbuhan mikroorganisma yang paling kurang lah. Kena rujuk pada eksperimen tu, bukan situasi kehidupan kita. Faham tak? Okey cikgu. Okey, itu satu pembetulan. Kemudian ada pelajar yang dia tengok tompok-tompok tadi cikgu kata ada macam-macam tompok. Ada yang nampak macam corok saja tapi jernih, ada yang tompok kuning, ada yang tompok hitam, ada yang tompok kelabu hasil dia, ada yang dapat macam basi, blender. Itu semua menunjukkan adanya kehadiran mikroorganisma. Kita tak payah tunggu tompok kuning semua belaka nak tengok tompok kuning, tak perlu sebab mikroorganisma di tangan kita tu berbeza-beza. Okey, jadi setakat ni cikgu rasa jelas dan cikgu dah clarify dah tu. Cuma untuk soalan perbincangan. Okey, soalan perbincangan, soalan yang pertama, masing-masing ada buku teks tengok buku teks Boleh tengok buku teks? Boleh. Okay, sekejap cikgu buka buku teks sini. Tengok buku teks muka surat 18. Okey. Buku teks muka surat 18. Boleh nampak skrin cikgu? Boleh. Okey, soalan yang pertama. Mengapa agar-agar nutrien dan piring petri disterilkan? Dalam kes awak kat rumah bukan piring petri. Awak guna bekas plastik kan? Anggaplah itu piring petri. Jadi kenapa agar dan piring petri perlu disteril? Siapa boleh jawab? Cikgu tengok dah laporan awak tapi saja cikgu nak tanya sini. Kenapa perlu steril? Steril tu maksud benda? Nyah kuman. Nyah kuman. Kenapa perlu kita buat tu? Supaya masa waktu dia tak sakit dengan kuman dalam tubuh. Betul. Okey, tepat sekali. Supaya nak pastikan tiada mikroorganisma lain di dalam bekas tersebut.
Okay, dalam piring pantry dan juga agar-agar nutrien. Okay, nasi pun kita guna nasi yang baru masak. Memang steril lah sebab nasi masak tu dia mendidih dulu baru nak masak, panas. Agar-agar pun kita masak dulu. Okey, nombor 2, terangkan mengapa piring pantry ditutup dan dilekatkan penutup dengan pita selofan. Patutnya pita selofan tu seletik lah. Okey, kenapa perlu tutup? Kenapa kena letak seletik? Tamburi ada tak mau bagi ada. Tak mau bagi ada apa? Tak dengar. Ada kuman masuk. Kuman tu kita tukar sikit. Mikroorganisma lain. Organisma. Tak nak, kita tidak mahu ada jangkitan ataupun pencemaran dari mikroorganisma lain daripada luar bekas. Okey, itu tujuan kita tutup dengan kita tutup dah, kita nak tutup pula dengan seletik patutnya tepi tu. Tak mau bagi sikit pun hot daripada luar masuk. Faham tak? Faham tak? Okey. Next, nombor 2B, kenapa mesti letak dalam keadaan terbalik? Tamburi ada pengaruh air dalam eksperimen. Ya, tak nak bagi ada wap air menitis di atas pertumbuhan koloni. Okay, sebab bila ada pertumbuhan, adalah respirasi. Benda hidup ni mesti berrespirasi dan ada dia peluh. Dia menghasilkan wap air. Okay, kita tak nak ada titisan air mengganggu tumpuk ataupun koloni mikroorganisma yang tumbuh. C, kenapa simpan dalam almari gelap? Untuk menggalakkan pertumbuhan bakteria. Untuk menggalakkan pertumbuhan? Menggalakkan. Sebab dalam gelap. Ya, betul. Keadaan gelap menggalakkan pertumbuhan mikroorganisma. Okey. Keadaan cerah biasanya pertumbuhan tu kurang. Okey, nombor 3. Antara piring pantry A, B, C, yang mana mempunyai bilangan koloni paling banyak? Kenapa? A. A paling banyak. Kenapa? Kenapa A paling banyak? Kerana ia dicolek. Kerana ia dicolek. Kerana apa? Anissa ke bawah Anissa? Anissa. Sebab kita sentuh dengan tangan yang tak dibasuh. Okey, kerana tahap kebersihan tangan pada piring pantry A paling kotor, kan? Tahap kebersihan tu paling kotor. Kotor. Okey, itu sebabnya. Okey, B. Antara piring pantry ABC, yang mana bilangan koloni paling sikit? Lawan kepada A tadi lah. Paling sikit kenapa? D. D. Sebab? Sebab tak ada coretan. Tak ada coretan. Sebabnya tidak ada sebarang pencemaran berlaku. Betul tak? Tak ada coretan tu maksudnya tak tercemar lah. Kita tak sentuh je. Tidak ada pencemaran berlaku. Apakah fungsi agar-agar nutrien steril dalam piring pantry D? Sebab apa kita guna kod D tu? Padahal kita tak buat apa-apa pun. Sebagai apa? Dalam setiap eksperimen mesti ada satu bahan yang menjadi ambil peranan macam D ni. Apa kita panggil dia? Awak dah tingkatan 5, patutnya awak tahu dah ni. Setiap kali buat eksperimen mesti ada satu yang kita tak letak apa-apa. Kita buat tapi kita tak letak apa-apa. Kita panggil eksperimen tu eksperimen apa? Untuk membandingkan. Untuk membandingkan tu kita panggil radas yang D tu kita panggil radas apa? Tak tahu? Tak. Kita panggil dia radas kawalan. Ini kena letak kemas dalam kepala yang kita tak buat apa-apa tu kita panggil dia sebagai radas kawalan. Sebab kita nak tengok dia sebagai petunjuk kepada yang tercemar tu. Yang D tu tak tercemar, jadi dia sebagai radas kawalan. Tolong catat radas kawalan. Eksperimen kawalan. Okay, eksperimen kawalan ialah eksperimen yang kita bagi dia bebas. Dia tak ada apa-apa dalam dia. Okey, yang kelima. Adakah koloni bakteria tumbuh pada agar-agar nutrien di dalam piring pantry D? Tumbuh ke tak? Tak. Tak. Kenapa? Tidak berlaku pencemaran. Ya, samalah jawapan macam tadi.
tiada koloni bakteria tumbuh kerana piring Petri D adalah eksperimen kawalan dan tiada pencemaran berlaku. Okey, ada soalan tak setakat ni? Ada soalan tak? Ada cikgu. Ada soalan Kejap, cikgu nak buka untuk next. Cikgu nak bagi cikgu nak bagi tugasan baru. Sebelum kita tak masuk lagi mikroorganisma berfaedah. Okey, kejap Cikgu nak tunjuk dulu pembahagian kumpulan. Kita buat kumpulan tapi semua orang kena buat masing-masing. Cuma nombor je nombor kumpulan. Sekejap. Okey. Boleh nampak tak kumpulan ni? Tolong catat sikit kumpulan ni, boleh nampak? Senyap ni. Sekejap, tak apa ni. Tak nampak? Ada nombor 1 sampai 5. Nampak dah. Okey, nombor 1 sampai 5. So kumpulan 1, Izzatin, Amni, Alia, Izzati, Siti Hajar. Kumpulan 2, Harith Haikal, Isha, Amirah, Najihah, Nur Umaira. Okey, nombor 3, Haziq, Lutfiah, Anisah, Fatin, Khairina. Nombor 4, Tengku Aiman, Aina Ayuni, Ashifa, Natasha, Syakirah. Dan kumpulan 5, Zalika, Ain Zalika, Aida Zakirah, Insyirah, Raihana, Sharifah Alia. Ada siapa tak ada nama dia tak tersenarai? Ada siapa-siapa yang namanya tak tersenarai? Ingat tak nombor awak ni? Awak ingat nombor ni Boleh? Okey. Nanti cikgu buat dalam grup semula nombor kumpulan ni. Kenapa cikgu bagi kumpulan? Sebab next eksperimen kita ada 5 faktor. Okey, 5 faktor untuk pertumbuhan mikroorganisma. Kelembapan nombor 1, nombor 2 cahaya, nombor 3 suhu, nombor 4 pH, nombor 5 nutrien. Jadi ada 5 lagi eksperimen. Ini bukan buat seorang je buat ni dalam kumpulan tu. Kalau satu kumpulan ada 5 orang, bukan buat seorang je, semua orang kena buat. Cuma dia buat eksperimen mana. Nombor tu merujuk kepada eksperimen. Okey, kumpulan 1, siapa yang berada dalam kumpulan 1 akan buat eksperimen A. Okey, eksperimen 1+2 A. Mengkaji kesan nutrien terhadap pertumbuhan. Okey, cikgu terang dulu macam mana nak buat untuk kumpulan A ni. Okey. Macam biasa, macam hari tu juga, kita buat guna agar-agar ataupun nasi ataupun roti. Roti pun boleh Okey, cuma untuk nutrien, roti tak berapa sesuai sebab roti semua ada nutrien belaka. Jadi lebih sesuai kita guna agar-agar. Nasi pun tak sesuai untuk untuk kesan nutrien ni. Nasi tak sesuai sebab nasi tu kita tak boleh buat nasi tanpa nutrien. Tak ada nasi yang tanpa nutrien. Semua nasi ada kanji belaka. Okey, jadi untuk kumpulan ni, nok memang kena cari agar-agar. Jadi awak kena ada agar-agar yang dimasak dengan gula, 1, agar-agar yang tak bubuh apa-apa 1. Agar-agar yang bubuh gula tu dianggap sebagai agar-agar bernutrien. Boleh tak? Boleh tak? Kumpulan 1? Okey, jadi tapi gula jangan banyak sampai tahap gula kat pulut tu. Gula untuk nutrien. Jadi kumpulan 1 akan guna 2 bekas. Okey, cikgu nasihatkan jangan membazir. Jadi gunalah bekas yang kecil tu. Yang bubuh lada nasi ayam tu. Okey? Ataupun yang bubuh kicap tu. Kecil je. Okey, buat 2. Jadi kena buat 1 gunakan yang tak ada gula. Okey? Yang tak ada gula yang tanpa nutrien Yang ada gula dia jadi dengan nutrien. Tapi gula tu jangan letak sampai sesenduk. Sesenduk tu dia jadi jeruk benda. Orang panggil sira. Sira memang tak boleh lah. Kita nak hawa-hawa je gula tu. Kalau kita panggil manis tu manis buah je. Gitu. Boleh? Faham? Faham. Okay, so method dia sama macam kita buat dah eksperimen ni. 3 hari juga.
letak pun dalam keadaan terbalik dan buat pemerhatian selama 3 hari. Day 0, day 1, day 2, day 3. Okay, hari kosong, hari 1, 2 dan 3. Boleh? Boleh tak kumpulan 1? Boleh tu. Okay, so tempat simpan sama macam kita buat eksperimen 1.1, simpan dalam almari gelap. Dua-dua simpan dalam almari gelap dalam keadaan terbalik. Okey, jelas untuk kumpulan 1. Kumpulan 2 akan buat faktor kelembapan. Okey. Untuk faktor kelembapan, kita nak gunakan agar-agar, kalau nak guna agar-agar dia kena satu kering, satu basah. Tapi cikgu rasa agak susah untuk buat satu kering dan satu basah. Jadi cikgu nasihatkan untuk kumpulan kelembapan ni dia guna roti. Satu roti keringkan dulu dalam oven. Bakar dulu dalam oven, dia jadi roti kering. Satu lagi roti, kalau guna daripada roti gardenia, daripada bungkusan yang sama lah, ambil 2 keping. Satu awak keringkan sebab nak suruh kering bawah matahari, musim gini tak ada matahari. Kalau ada oven, keringkan dekat oven dulu. Kalau tak ada oven, ambil tutup periuk, letak atas dapur api kecil sekali, buat macam roti bakar. Faham tak kumpulan 2? Kalau ada alat pembakar roti pun boleh. Bakar dulu roti tu dalam 1 minit atau 2 minit. Nak bagi dia kering betul. Roti tu jadi macam boleh repih. Jelas tak? Jelas. Okey. Jadi apa yang awak perlu buat ialah dua roti tu simpan dia dalam 2 bekas. Bekas yang kita guna masa eksperimen baru ni jugalah. Okey. Jadi simpan selama 3 hari nak tengok. Itu je awak buat. Satu roti tak perlu buat apa-apa, letak dalam bekas. Satu lagi roti bakar ataupun keringkan dan letak dalam bekas. Kemudian buat pemerhatian selama 3 hari. Day 0, day 1, day 2, day 3. Tapi masa bakar tu, kalau bakar janganlah sampai hitam. Kayak gitu umbuh nak nampak pula mikroorganisma. Jangan sampai hitam. Kita nak dia kering je. Nak pastikan dia kering. Dia tak lembab. Okey. Kemudian pastikan. Cikgu. Ya. Cikgu kata letak dalam bekas yang sama dengan buat agar-agar tu kan? Bekas barulah. Bekas sama tu maksudnya jenis bekas yang sama. Kan kita gunakan bekas bulat tu kan cikgu, kecil je. Potonglah roti. Roti tu kena buat hacur-hacur ke? Tak perlu hacur, potong kecil sikit. Biar muat dalam bekas tu. Okey. Ataupun awak ambil sekeping je roti, potong 4. Sekeping roti tu potong 4, boleh guna 2 bekas. Ambil 2 keping, ambil 2 potongan je, 2 potongan lagi awak makan. Awak buat eksperimen 2 potongan je. Okey. Jangan membazir. Okey. Beres? Jelas tak kumpulan 2? Okey, kumpulan 3 pula akan buat C, kesan cahaya. Okey, kesan cahaya satu awak guna awak boleh guna yang kesan cahaya ni, boleh guna nasi, boleh guna agar. Okey. Cuma beza dia, satu simpan tempat cerah, satu simpan tempat gelap. Sama macam eksperimen 1.1, cuma bezanya kita tak calik dengan tangan. Kita cuma biar dia saja. Biar macam tu saja. Okey, letak dekat tempat cerah, letak dekat tempat gelap. Jelas tak? Jelas. Kalau nak calik dengan tangan boleh, tapi dua-dua kena calik. Dua-dua calik, tangan kalau dak basuh belaka dua-dua. Satu letak tempat gelap, satu letak tempat cerah. Jelas? Jelas. Okey. Jadi cikgu rasa molek awak calik lah. Nak suruh cepat sikit pembiakan dia. Kan kita ada hasil pula. Okey. Next, suhu. Hak ni payah sikit nak buat. Hak suhu ni. Sebab ia kena simpan dalam 3 keadaan. Suhu bilik, suhu sejuk, peti sejuk. Suhu bilik mudah je dalam robot. Suhu bilik dalam peti sejuk. Suhu panas ni. Kalau nak 3 hari nak letak dalam oven, cikgu rasa mak awak marah. Betul tak? Sebab kalau kat sekolah biasanya kita buat dengan oven lah. Tapi ada satu tempat yang awak boleh cuba. Tak apa, kita cuba dulu buat eksperimen ni. Kalau jadi, kalau tak pun tak apa. At least awak bereksplorasi, awak buat sendiri, awak tahu apa hasil dia. Ada 2 tempat yang boleh gantikan suhu 70 ni. Iaitu di belakang peti sejuk ataupun di belakang mesin air. Mesin air kalau kowe tu, belakang dia tu dia ada panas sikit belakang. Boleh letak dekat tempat betul-betul panas tu. Boleh? Boleh. Tapi kalau awak ada tempat yang lebih sesuai, awak boleh bagi suhu panas,
Panas ni maksudnya lebih panas daripada suhu bilik lah, bukan suhu bilik. Di belakang peti sejuk tu cikgu rasa tempat yang paling strategik. Cuma awak nak letak macam mana tu? Sebab kalau letak atas latar, you dok kena suhu panas tu. Sebab peti sejuk you panas tu bahagian atas sikit tau. Bahagian atas sikit. Bahagian kita pernah tak guna untuk keringkan kasut kat belakang peti sejuk? Dulu-dulu. Pernah. Tempat tu lah. Tempat yang kita letak kalau nak suruh kering kasut tu. Tempat yang panas di belakang tu. Ataupun cuba beri cikgu cadangan. Ada tempat lain tak yang panas? Yang sentiasa panas. Kat mana? Belakang kowe. Belakang kowe. Aircon dokkan pasang seumur 24 jam. Sebab inok 3 hari ni. Marah di mok lagi. Okay, jadi tempat paling seumur pasang peti sejuk je cikgu rasa. Peti sejuk atau kowe tu. Okay? Boleh? Boleh. Okay. Cuma cikgu nak pastikan sebab dalam peti sejuk dengan suhu bilik, tiga-tiga ni kita nak jadikan dia malar, gelap belaka. Jadi untuk suhu bilik boleh letak dalam robot gelap. Okay. Peti sejuk pun duduk dalam peti sejuk biasanya gelap juga. Cuma sekali-sekala buka peti sejuk tu jadi cerah lah. Jadi kalau nak suruh dia gelap, balut dulu dengan plastik atau kertas hitam. Sama juga dengan suhu 70 tu, belakang peti sejuk tu balut dengan plastik hitam. Boleh tak? Boleh cikgu. Okay. So, ada masalah tak kumpulan C? Kumpulan 3? Raihana kumpulan mana yang benarnya? Salah lagi. Yang kumpulan C cikgu tak tahu siapa yang peserta dia tadi, cikgu bagi dah nama. Dia lah kena tahu ada masalah ke tak. Okay, next. Kesan pH. Kesan pH. Kita tadi dah nutrien, kelembapan, cahaya, sekarang pH. pH yang keempat. Macam mana nak buat pH? pH dia kena ada 3. Asid, hot ni agak-agak steril dengan air suling je. Yang ni asid hidroklorik. Asid kat rumah boleh ganti dengan cuka. Cuka makan. Okay. Natrium hidroksida cair boleh ganti kat rumah dengan Clorox ataupun sabun. Sabun yang dicairkan. Sabun basuh. Sabun pencuci. Sabun basuh baju. Yang dah dicairkan, jangan letak direct daripada botol dia tu. Kena cair dulu sikit. Jadikan dia cecair. Okay, so maksudnya tiga-tiga agar-agar awak tu, awak guna agar-agar juga. Awak ambil agar-agar tu. Yang pertama untuk keadaan pH neutral, awak letak air suling je. Titik dengan air, air kowe ke, air suling biasa. Faham tak? Air suling ni air kowe lah terbaik. Kalau air pahit boleh juga, tapi air pahit tu biasanya dok steril. Ambil air kowe, lepas tu titik. Sebelum tu macam sama jugalah, calik dulu dengan jari yang dok basuh. Tiga-tiga ni calik dulu dengan jari yang dok basuh. Kemudian titik bekas J tu titik dengan air suling, air masak, air kowe. Sorry, air suling tak ada kat rumah, air kowe. Okay? Lepas tu yang K tu titik dengan cuka. Mesti sama banyak titik. Kalau air kowe tu setitik, cuka pun setitik. Sabun pun setitik. Kalau letak 2 titik belaka. Jelas tak? Jelas. Kumpulan 4 ni. Last kali kumpulan 5. 5 dah pH. Okay. Ni kumpulan 5 dah lah. pH, suhu, cahaya, ni benda, kelembapan dan juga nutrien. Ada soalan tak? Tak ada. Tak ada soalan. Okay, so beres. Sekali lagi cikgu tunjuk nombor kumpulan. Kumpulan 5, Ain Zalika, Aida Zakira. Semua orang kena buat Maknanya satu kumpulan ada 5 orang. Setiap orang kena buat faktor masing-masing. Okay. Kalau tak ada masalah, kita berakhir di sini. Selamat bereksperimen. Okay? Alright. Okay, tak ada soalan Cikgu nak tutup. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.